Yang kedua, dalam ayat tadi bagi tahu tanda orang nak bahagia dunia akhirat, tidak membenci antara satu dengan yang lain. Jangan pernah membenci seseorang walaupun dia berbuat kesalahan kepada kita. Cubalah kita belajar mendoakannya untuk berubah, kerana terdapat kelegaan dan ketenangan di saat kita mampu memaafkan orang lain. Contohnya pilihan raya itulah, kan? Dah berlalu dah pun. Cukup-cukuplah. Orang lain yang bertanding, orang lain yang bergaduh, apa hal? Macam tu kan. 2 minggu dia balon kawan tu. Lepas 2 minggu sahabat, dia kata. Cuba fikir tuan-tuan. Yang faham-faham, tak faham sudah. Kan? Orang ni pangkah dia ni sebab tak nak dia ni. Orang ni pangkah dia ni sebab tak nak dia ni. Dua-dua dia dapat, bayangan. Kan? Yang faham-faham, tak faham sudah. Macam itulah. Nak buat macam mana? Itulah nak beritahu kuasa Allah. Kan? Kita ni poning tuan-tuan, tak usah layanlah politik ni tuan-tuan. Tuan-tuan dah pangkah, sudah, jangan gaduh-gaduh. Janganlah tuan-tuan dah pangkah dah habis pelang raya, tuan-tuan sound lah, apa perasaan kau bila dah kalah ni? Jangan macam tu tuan-tuan. Tu cari pasal dia pun. Kawan tu bendera pun tak turun lagi daripada tembok rumah dia. Tuan-tuan nak sound dia pula macam tu kan? Sudah-sudah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa global penggerak aktiviti masjid, pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat malam ni dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni cerita tentang mengarahkan masjid, menghidupkan masjid. Sejak pada zaman Nabi lagi kita tahu masjid ni merupakan tempat tumpuan, kan, pusat pentadbiran, kan, tempat melakukan ibadah, mendapatkan ilmu, perkongsian, berbincang, bermusyawarah dan sebagainya. Dan pada zaman kita ini masjid semakin berubah wajah namun fungsinya masih sama. Biasanya jika tiba je hari Jumaat ataupun bulan puasa, hari raya, masjid akan penuh dengan tiba-tiba. Tetapi apa yang kita nak tekankan hari ini, pentingnya kita mengimarahkan masjid, memeriahkan masjid bukan hanya pada waktu-waktu tertentu tetapi pada setiap masa. Seperti mana yang kita tahu 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah ketika akhirat besok, yang mana tak ada naungan selain daripadanya, iaitu 7 golongan itu. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bila perempuan cantik dan kaya itu bukanlah bermakna perempuan buruk dan miskin, boleh. Kalau buruk dan kalau kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk dan miskin lagi tak selera. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanannya memberi tanpa pengetahuan tangan kirinya, yakni menyembunyikan sumbangannya. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, basah pipinya dengan air mata, mengenangkan dosanya kepada Allah. Yang ketiga tu tadi, iaitu orang yang hatinya terpaut pada masjid. Kalau hati terpaut pada masjid bukan hanya satu waktu, pada waktu tertentu je, sentiasa. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW juga menekankan tentang kepentingan masjid di dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda. Apakah keistimewaannya? Yang pertama, orang yang berada di masjid didoakan para malaikat.
dari Al-Amash, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah katanya Rasulullah SAW bersabda, solat seorang lelaki dengan berjemaah melebihi 27 darjat dari solat seseorang yang dikerjakan di rumahnya dan di pasar. Maka bila salah seorang di antara mereka berwuduk dan memperelokkan wuduknya lalu mendatangi masjid dengan tidak ada tujuan lain yang mendorongnya kecuali untuk solat, maka tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali akan ditinggikan darjatnya, dan langkah seterusnya dihapuskan kesalahannya hinggalah ia masuk masjid. Dan jika dia telah memasuki masjid, maka dia akan dikira dalam keadaan solat selagi dia berada di tempat solatnya, dan para malaikat akan mendoakannya selama dia masih berada di tempat yang ia gunakan untuk solat. Bayangkan tu. Macam tu bukan tak tahu tuan-tuan. Ini saya bukan yang pertama begitu tuan-tuan ni. Tuan-tuan dah lama dengar dah hadis ni. Dah ramai dah orang cakap kan. Cuma tinggal lagi ini sekadar nak refresh our memories. Kan? Supaya kita sentiasa diingatkan. Termasuklah yang bercakap ni kan. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah maafkanlah dia selama dia tidak melakukan gangguan dan belum berhadas. Itu doa para malaikat untuk orang yang berada di tempat solatnya kan? Hadis riwayat Muslim. Kedua, tempat yang paling Allah sukai ialah masjid. Dari Abdurrahman bin Mihran mantan muda Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Jadi tu sebab duduk kat masjid tempat yang Allah suka kita berada. Ketiga, Allah menyediakan singgahsana di syurga. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW baginda bersabda, barang siapa datang ke masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah akan menyediakan singgahsana baginya di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi ataupun petang hari. Hadis riwayat Muslim. Jadi dah siap dah singgahsana untuk kita, tempat yang terbaik, yang cantik, yang elok untuk kita. Cuma tinggal lagi orang baik tak peduli. Sebab apa? Sebab tak nampak. Pahala 27 kali ganda daripada sembahyang seorang. Sebab apa tak ramai? Tak nampak. Bukan tak tahu, tak nampak. Nak nampak tu kena dengan mata hati. Kalau nak tengok macam tu ya memang tak nampak. Kena tanya orang yang boleh datang setiap waktu di masjid. Orang tu je yang boleh rasa perasaan tu, insya-Allah. Yang keempat, mendapat naungan Allah di akhirat kelak. Itu yang saya sebutkan tadi, golongan yang ketiga tadi. Yang kelima seterusnya, mendapat ganjaran solat yang lebih banyak. Dari Abu Musa berkata, Nabi SAW bersabda, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam solat adalah mereka yang paling jauh jaraknya dari rumah ke masjid, kerana paling jauh dalam perjalanannya menuju masjid. Orang yang menunggu solat hingga dia melaksanakan solat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang melaksanakan solat kemudian dia tidur. Hadis riwayat Bukhari. Jadi makna kata tahu dah. Kata sebab itulah ada orang tu walaupun rumah dia jauh, maka ditawarkan supaya dia dapat pindah dekat sikit supaya senang pergi masjid. Dia kata tak, dia tak nak, dia nak duduk kat situ juga biar pahala dia banyak, dia kata. Kan? Kita tak ada tuan-tuan. Kalau beli rumah depan masjid kan, tu kita. Tak dapat nak jauh-jauh dah, dia kata kan. Macam pergi ni lah, macam pergi umrah, semua kalau boleh nak dekat dengan Masjidil Haram tu, tak nak jauh-jauh kan, tak larat kan. Jadi siapa yang jauh tu apa? Pahala dia. Sebab jauh perjalanan dia tu, ada yang jalan jauh tu daripada subuh tu kan, daripada subuh, lepas subuh dia balik, dia sarapan, kemudian dia pergi daripada zuhur sampai isyak nanti boleh balik. Sebab jauh kan, jadi nak balik selalu tak terdaya. Jadi dia pergi. Baru-baru ni ramai jemaah umrah yang berungut. Mana taknya tiket tak berapa ada, orang ramai pula kan. Baru-baru ni yang paling jauh 12 km. Bukan 120 meter. 12 km kena naik bas. Sebab hotel tu dah penuh. Ada pula hotel tu dah penuh, duduk 2 hari kena halau keluar pula. Termasuk sahabat-sahabat yang berceramah dengan saya tu pun kena. Malah nak cerita lah, dia pun kena. Nak buat macam mana tuan-tuan? Orang Arab ni dia lain sikit. Dia berjanji siapa bayar lebih dia akan ambil, siapa yang bayar sikit keluarlah kau. Tu orang Arab. Macam mana tuan-tuan? Jadi kalau kita duduk pula macam kita dekat masjid ni kan, ada orang yang jauh datang naik motor, jauh betul
ngantuk-ngantuk sampai kan. Tak apalah, rupanya lagi jauh perjalanan kita, lagi banyak pahala Allah bagi kat kita kan. Sebab tapi datang juga ada, sebab apa? Sebab hati dah terpaut pada masjid. Alhamdulillah. Kalau dia pergi Terengganu, kalau dia pergi Melaka, kalau dia pergi Johor, dia pergi rumah anak dia kat KL, dia tetap tanya, masjid jauh tak? Nak pergi masjid juga? Nak pergi masjid juga. Tak nak dia tak nak dia semayang dekat rumah anak dia tu, nak cari masjid juga. Sebab hati dah terpaut pada masjid. Kemudian ganjaran pergi dan pulang dari masjid, dari Ubay bin Ka'ab katanya, ada seorang lelaki yang setahuku tidak ada lagi yang lebih jauh rumahnya dari masjid dan ia tidak pernah ketinggalan dari solat. Kemudian ada orang berkata padanya, atau aku sendiri Ubay Ka'ab bertanya kepadanya, bagaimana sekiranya kamu membeli keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik? Laki itu menjawab, aku tidak ingin rumahku berdekatan masjid, sebab aku ingin langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semuanya dicatat. Maka Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat untukmu seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Kau bagi binatang kaldai ke kuda ke dia tak nak, kau bagi dia rumah dekat pun dia tak nak. Dia nak tu setiap langkahan tu melangkah ke masjid tu dicatat oleh Allah Ta'ala. Tu sebab dulu kan, seingat saya macam rumah mak saya dengan surau tu, walaupun dia dekat, walaupun keadaannya boleh lah, kalau nak naik motosikal tu lega lah kan, tak, tetap dia pilih berjalan kaki orang tua-tua. Sebab apa? Nak mengambil pahala langkahan dia tu kan. Tapi kalau jaraknya daripada Jerantut sampai Temeloh jangan buat. Tak rupa orang sampai kat masjid tu, jauh sangat tu kan. Kemudian yang ketujuh, boleh berwuduk di rumah kemudian menuju masjid. Dari Utsman bin Affan yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk untuk solat lalu menyempurnakan wuduknya kemudian berjalan menuju solat yang fardu, lalu dia melaksanakannya bersama manusia atau bersama jemaah atau di masjid, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Biasakan berwuduk di rumah. Bukan time PKP ya kan. PKP digalakkan ambil wuduk di rumah. Sebenarnya memang kita dianjurkan ambil wuduk daripada rumah lagi kan. Macam itulah. Kemudian kelebihan kita sembahyang di saf pertama dan bersalat di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui kebaikan apa yang terdapat pada panggilan salat dan saf pertama, lalu mereka tidak dapat meraihnya melainkan dengan mengundi, tentu mereka akan mengundinya. Seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat dengan bersegera melaksanakan salat, tentulah mereka akan berlumba untuk melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang ada terdapat pada salat atmah, yakni salat isyak dan subuh, tentulah mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Rupanya tu yang paling sorry sekali tuan-tuan. Salat isyak dan subuh ni sorry tuan-tuan. Nak bagi ramai orang datang. Tapi kalau dia tahu kelebihannya, merangkak pun dia sanggup datang. Hadis riwayat Bukhari tuan-tuan. Jadi tu sebabnya tuan-tuan, kalau kita tengok kelebihan ni terlalu banyak, tapi cuma tinggal lagi hati kita kadang-kadang lebih nak ambil yang ringan. Itu sebab kadang-kadang halangan kita ni nak beribadah ni ada dua halangan yang paling besar sekali. Yang pertamanya hawa nafsu dan yang keduanya keyakinan. Hawa nafsu, yang kedua keyakinan. Contoh, nafsu nak senang-senang tu banyak sangat. Contoh, bersiap, orang rumah tanya, abang ngaji nak pergi mana? Nak pergi masjid, nak solat. Kata janji nak makan sama malam ni. Ya tak ya pula lah, besok je lagi masjid, langsung tak pergi. Sebab dek bini punya hal kan. Ataupun anak-anak cakap, abah kata nak pergi pasar malam, abah pergi masjid pula. Ya, yelah besok je lah abah pergi masjid. Tak pergi di masjid. Orang asam betul. Nampak tak? Sebab ni hawa nafsu. Yang kedua tak yakin. Sebab apa? Ilmunya tak cukup. Maka dengan itulah halangan ni boleh diatasi dengan berjihad, berjuang, kuatkan semangat.
Tengah siap-siap, isteri tanya, abang Haji nak pergi mana? Pergi masjid. Abang Haji janji nak makan sama malam ni. Abang pergi solat bukannya lama pun. Habis bagi salam dah doakan, abang baliklah. Sampai mana kau jangan risau. Kajap lah. Kalau abang nampak imam sabar tu ke depan kan, abang halang dia. Biar abang jadi imam. Maknanya, biar dia cepat habis. Maknanya, dia dah kenal dah imam sabar. Imam sabar ni yang jenis angkat takbir pun banyak fikir. Macam tu. Kalau dia angkat takbir pun Allahu Akbar. Tu sabar tu. Jadi dia akan elakkan imam tu ke depan, dia yang akan ke depan dulu, dia kata. Awak jangan risau. Jadi dia boleh atasi benda tu. Jadi dia bagi senyap bini dia tu, kau jangan risau. Kejap je abang semayang ni. Dia yakinkan isteri dia. Jadi tu jihad. Kuatkan semangat. Anak-anak kata, Abah kan dah janji nak pergi pasar malam. Kau ni pun, selagi abah tak sampai kat pasar malam tu, tak tutup pasar malam tu. Wah, macam tu abah pula cakap kan. Kau tunggu abah balik datang masjid kan. Kita pergilah. Kejap je, bukan lama pun. Boleh pun. Nampak tak? Yang tu sebenarnya. Nak semayang maghrib, jangan kata pergi masjid. Baru nak semayang kan. Drama aku 7. Penyakit tuan-tuan. Tunggulah, tunggu iklan dulu sekarang. Iklan kan baru semayang. Syaitan kan dalam khutbah terakhir Nabi kata, sesungguhnya syaitan dan iblis mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil, tapi mereka tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Dalam perkara-perkara besar, syaitan dan iblis berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, tapi tak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Antaranya melengah-lengahkan solat. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alamak, dah lambat dah ni. Aduh, dah azan. Kelang kabut. Syaitan pun bisik. Relax lah. Yang penting kau pergi. Dia pun slow, relax. Tak iya pula. Nyanyi aku pergi. Lepas tu dia start motor kan. Lepas tu dah dengar Allahu Akbar. Lah, dah semayang dah dia. Hui, tak boleh jadi ni. Relax. Lambat-lambat walaupun kau masbukkan, orang nampak kau kat belakang, kau dah masuk rakaat kedua, paling tidak orang tahu kau datang walaupun lambat. Hebat kau ni. Tak iya pula. Sekali sampai dekat sana kan, alamak, macam dah nak habis semayang. Relax. Yang penting kau pergi. Sekali masuk dalam, orang dah habis semayang. Setan pun cakap, tak apa, kau salam dengan dia orang. Bukan dia perasan pun kau tak semayang. Langsung tak semayang. Macam tu lah dia kan. Tapi itu perangai je, nak buat macam mana. Dan bab yakin ni macam mana. Bab keyakinan ni tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Kain songket, benang sutera, lilit sabolit, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Maksudnya apa? Kena datang pergi belajar. Kena ikut kuliah. Kan? Ada orang datang masjid rajin, kuliah tak nak dengar. Ada juga. Kan? Samsul debat ni tak dengar pun tak apa. Tapi yang guru-guru takmir yang hari-hari yang handal-handal tu kena dengar. Dia lebih mendalam dan lebih detail dan lebih spesifik. Samsul debat ni bodoh kan? Boleh lah. Kan? Tapi yang lain-lain tu, yang ilmu tinggi tu, kena belajar. Untuk makluman semua yang baru hadir buat kali pertama ke masjid malam ni, kepada yang kali pertama, saya nak maklumkan dari di sini tiap-tiap malam ada kuliah. Bukan malam ni je kan. Tapi orang yang dah biasa datang, dia tak terperanjat pun, dia dah biasa. Kan? Kena datang. Itu yang ada orang tu kadang dia semayang, tapi bila ilmu tak datang seiring, susah lah. Kan? Susah. Ada satu hamba Allah ni, dia rajin ke masjid. Sibuk suruh anaknya bercerai, pening betul kepala. Sebab kuliah ilmu tak pergi. Dia boleh cakap dengan anak perempuan dia, sebelum ayah mati, ayah nak sangat tengok kau bercerai dengan lelaki kau. Gila betul orang tua ni. Saya tak nak sebut lah negeri mana, nanti kau orang tuduh orang negeri yang tu memang macam tu. Tak. Kan? Ni perangai orang yang tak ada ilmu. Tu sebab kita kena belajar, tuan-tuan. Kena belajar. Cantik teluk, pantainya landai, tampik perahu, topi kuala. Biarlah buruk kain ini pakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kita ni semuanya nak berbahagia. Macam tadi kan, tajuk malam ni unik sikit. Imarah masjid dan bahagia rumah tangga. Heran aku dia combine dua-dua sekali. Tak apalah, penceramah ni layan je lah tajuk kan.
Jadi maknanya nak berbahagia ni tak payah cerita rumah tangga je. Kita cerita tentang kehidupan, nak bahagia tak ada cara lain. Nabi dah beritahu, bila aku dah tak ada besok, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Kalau kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Maka Allah perintahkan pada manusia, apa yang Allah suruh buat semuanya bernilai pahala. Jangan kita langgar. Lepas tu mana yang Allah larang jangan kita buat, jadi dosa kan. Jadi kalau seorang tu nak berada keadaan tenang dalam mengejar kebahagiaan hidup dunia akhirat, maka naklah banyak membuat perbuatan yang mendatangkan pahala dan meninggalkan perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Kemudian apa? Nak bahagia kita dalam rumah tangga, nak bahagia dalam kehidupan, memperbanyakkanlah rasa syukur dalam kehidupan kita. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan. Allah tak uji kaya dengan miskin, Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Tahap apa yang dia nak lagi pun tak tahu. Duit dah sampai 50 juta dalam bank, kojo petoruk lagi tu. Kan, duit dalam bank dah ada 5-6 juta. Kerja teruk lagi, nak tambah lagi, nak tambah lagi. Rupa-rupanya Nabi dah bagi tahu, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tengok orang datang dalam masjid, mana dia kerja relax ada. Kan? Relax, tenang ya kan. Muka macam duit banyak ya, muka masing-masing macam duit banyak kan. Sebab apa? Sebab tenang kan. Ada yang datang hari ni pakai kain plekat, pakai kopiah, naik motor tadi helmet pun tak pakai. Nak cerita punya steady tak steady dia kan. Punya steady kan. Nampak tabung tolak ya sebab duit tak bawa. Kain plekat tak ada poket. Kan? Steady. Tapi nak beritahu apa? Ketenangan kita datang ke masjid, ke rumah Allah. Betul tak? Tenang kita hati kita sebab kita rasa cukup, kita rasa syukur. Itu sebab Nabi kata, carilah rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Tu Nabi ajar. Cari yang halal itu cukup. Duduk kat jeratuk, duduk kat Tebeloh, duduk dekat Lipeh, tempat yang saya ceramah lah 2-3 hari ni. Walaupun kita duduk kampung, kita kerja biasa-biasa pun, alhamdulillah cukup cerita dia. Orang kerja KL, gaji 5-6 ribu tapi miskin, disebut sebagai kemiskinan relatif dengan kos sara hidup yang tinggi kan. Jadi mana kata tak juga kaya-kaya lagi. Orang duit 10 ribu tak kaya lagi. 10 ribu 10 ribu gaji kau, orang cakap macam tu. Dia kata macam tu kan. Tak kaya lagi tuan-tuan. Duduk dekat sini jerantut, relax ya tadi. Patang sebelum maghrib meletup meracun. Orang Melayu yang bakar. Lagi teruk daripada Cina raya. Bayangkan. Punya tenang hidup kan. Tak kira siapa punya raya. Bakar tetap bakar meracun. Nampak tak? Ya. Punya tenang. Relax aja. Sebelum maghrib seramai-ramai tadi makan dekat Sate Matin. Dengan aku pun makan kat sana tadi. Sedap betul kan, yang well done. Sate kambing minta yang garing sikit, macam ni sedap Macam mana tak sedap, aku makan free. Ayo je ke masjid bayar, alhamdulillah tuan-tuan. Jadi itulah belajar rasa cukup, syukur dengan apa yang ada, insya-Allah kita akan bahagia. Tu sebabnya amalkanlah perkara-perkara yang baik ini supaya dapat menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Salah satunya adalah dengan bersyukur. Setiap manusia yang ingin kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat boleh menjadi salah satu tujuan yang terbesar. Perlu diingat, sesuatu pasti memiliki tanda. Begitu juga orang yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Apa tandanya? Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9, Allah Ta'ala berfirman yang mana artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Nampak? Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat
dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang di balik itu, mana selain daripada itu dia nak cari, tak nak dia, yang tu tak nak cari yang lain juga, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Maka daripada ayat ini kita dapat lihat apakah dia tanda-tanda orang yang berbahagia dunia dan di akhirat. Pertama, orang yang menjaga solat 5 waktu, dalam tu dah sebut. Dahlah solat, jaga solat, pergi masjid lah tu. Macam tu Kau tak dapat heret dan keluarga kita sekali semua datang masjid. Macam tu, senang. Di Felda Palung, Masjid Felda Palung 14, dia buat kempen. Anak-anak yang kecil macam ni datang masjid subuh dapat belanja RM3. Maka abah pun cakap, pergi masjid anak-anak aku. Pergi. Bapa tak pergi. Bapa punya bapa macam tu kan. Tapi memang dia buat. Dan kemudian dia buka, siapa yang pertama dapat 30 hari dapat 40 hari berturut-turut solat subuh berjemaah dengan ditandatangani oleh AJK Masjid, maka dia berpeluang untuk cabutan bertuah memenangi skuter yang terbaru. Saya bukan nak bagi idea untuk masjid ni, tapi macam itulah sampai orang nak bagi galakkan, nak galak orang-orang pergi ke masjid. Nampak tak? Subuh ni, ya Allahu Akbar, siapa yang datang subuh, insya-Allah hari dia lapang, tenang, gembira hidup dia, insya-Allah. Datanglah solat subuh berjemaah di masjid ini. Kan? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, artinya, peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta, solat asar, dan berdirilah kamu untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Jangan pernah melalaikan solat. Kerana apa? Kerana salat merupakan amalan yang pertama sekali yang akan dihisap oleh Allah SWT pada hari kiamat. Yang kedua, dalam ayat tadi bagi tahu tanda orang nak bahagia dunia akhirat, tidak membenci antara satu dengan yang lain. Jangan pernah membenci seseorang walaupun dia berbuat kesalahan kepada kita. Cubalah kita belajar mendoakannya untuk berubah, kerana terdapat kelegaan dan ketenangan di saat kita mampu memaafkan orang lain. Contohnya pilihan raya itulah, kan? Dah berlalu dah pun. Cukup-cukuplah. Orang lain yang bertanding, orang lain yang bergaduh, apa hal? Macam tu kan? 2 minggu dia balon kawan tu. Lepas 2 minggu, sahabat, dia kata. Cuba fikir tuan-tuan. Yang faham-faham, tak faham sudah. Kan? Orang ni pangkah dia ni sebab tak nak dia ni. Orang ni pangkah dia ni sebab tak nak dia ni. Dua-dua dia dapat, bayangan. Kan? Yang faham-faham, tak faham sudah. Macam itulah. Nak buat macam mana? Itulah nak beritahu kuasa Allah. Kan? Kita ni poning tuan-tuan, tak usah layan politik ni tuan-tuan. Tuan-tuan dah pangkah, sudah. Jangan gaduh-gaduh. Janganlah tuan-tuan dah pangkah dah habis pelang raya, tuan-tuan soundlah apa perasaan kau bila dah kalah ni. Jangan macam tu tuan-tuan. Tu cari pasal dia pun. Kawan tu bendera pun tak turun lagi daripada tembok rumah dia. Tuan-tuan nak sound dia pula macam tu kan. Sudah-sudahlah. Kita habis pelang raya, kita dapatkan, tautkan hubungan sesama kita. Jangan gaduh-gaduh. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, artinya, orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara, maka itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Maka damaikanlah orang yang bergaduh itu. Susah tuan-tuan bila orang memutuskan silaturahim ni, payah kan? Payah. 2 perkara yang paling mulia di sisi Allah tapi payah nak buat. Apa dia? Minta maaf dan memaafkan. Paling susah. Minta maaf. Kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Dia nak saudara, aku bapak saudara, apa hal? Dia kata macam tu. Kenapa lah aku minta maaf dengan dia? Aku bos, dia anak buah. Yang best, berapalah aku minta maaf dengan dia? Bukan salah aku, salah dia. Sebenarnya tolak ke tepi siapa tua, siapa muda, tolak ke tepi siapa bos, siapa anak buah,
tolak ke tepi siapa salah. Kenapa minta maaf? Sebab tak tahu siapa mati dulu. Baik kita settlekan, aku minta maaf lah dengan kau kalau aku buat salah silap. Tak kira lah salah siapa, yang penting aku minta maaf. Aku minta maaf tau. Kalau dia kata, mayalah, dia kata. Kan? Kalau kita dengan ikhlas minta maaf, kita dengan Allah selesai, orang yang tak maafkan, dia tak selesai dengan Allah Ta'ala. Macam tu ya tuan-tuan. Itu sebab orang yang boleh minta maaf dan memaafkan. Memaafkan pun satu hal enggak. Aku orang lain aku boleh maafkan, tapi bukan dia. Pilih pula orang dia boleh maafkan. Kau ingat kau siapa? Belum cerita lagi. Adalah seorang sahabat nasihatkan, sedangkan Nabi pun ampunkan umat, kenapa kau tak boleh? Itu Nabi, aku bukan Nabi. Dia kata macam tu. Wah, dia punya ayat kan, kalau Nabi dengar, tentu-tentu Nabi kecil hati. Nabi bagi sarankan apa yang Nabi buat untuk diikuti, sunnah Nabi, maka kita buatlah. Kalau kita tak buat atas alasan tu, maka bayangkan kalau Nabi tak mengaku kita umat macam tu lah, paling senang kan. Jangan membenci kan. Ni membenci. Contoh macam ni, isu Sol orang kata pening berlaku kan, dengan aku pun terbabit sekali. Tak adalah, kadang-kadang itu isu rumah tangga dia dengan isteri dia masuk dalam media sosial, yang bagi komen tu macam faham sangat masalah rumah tangga orang ni, apa hal? Diam-diam sudahlah, macamlah rumah tangga kau tak ada masalah. Masing-masing ada masalah masing-masing kan. Cuma tinggal lagi teruk tak teruk aja kan. Jadi doakanlah yang baik-baik. Sudahlah, jantan semuanya sama. La ilaha illallah. Kan berdosa tu. Jantan semua sama. Bapak kau pun jantan tau. Macam tu geram pula aku tu. Dah apa ni komen ni lah. Dengan saya pun kena. Dulu minat ceramah dia. Semenjak dia terbabit dengan kes kahwin ni, aku dah tak follow dah ceramah dia. Apa hal? Kan, teruk betul dia orang ni dengan aku. Kau tengoklah sikit tu Samsul. Abang Samsul rau-rau pun kena. Kan? Tak pasal-pasal lah tuan-tuan. Doakanlah yang baik-baik. Saya selalu pesan je ni. Kita nampak ada masalah rumah tangga yang digembar-gemborkan oleh pihak media. Sebenarnya tu ujian. Bila lalu depan kita tu ujian tu. So aku ni nak komen tak? Aku tak nak komen. Sudah. Kalau nak komen, semoga Allah mempermudahkan urusan kalian. Kan bagus. Bercakap macam kau pak saudara dia. Aku yang nama sama macam dia pun tak komen. Cuma saya mesej lah dengan Samsul tu. Samsul, apa-apa hal, Roger tau. Dia kata, okey Ustaz. Ustaz doakan saya pun cukup. Ya okey ya. Kan, kita janganlah lebih-lebih. Kan? Cuba kalau kita ada masalah rumah tangga, lepas tu orang masuk dekat dalam media sosial, lepas tu semua komen bantai kita, dia tahu ujung pangkal pun tidak kan. Macam tu lah. Kejap lagi aku kena balon dengan perempuan ni, tengoklah kan. Bukan boleh kan, kita bukannya backing siapa-siapa, tak. Tapi dalam bab rumah tangga, dia merupakan satu sumbangan masing-masing. Suami ada sumbangan, isteri ada sumbangan. Kenalah sama-sama. Biarlah mereka selesaikan dengan cara yang baik. Kan? Inilah, kita balon pula orang yang ketiga, kita balon pula bapak dia. Sebenarnya kita tak tahu cerita. Faham tak? Kita tak tahu cerita. Itu, jangan kita lebih-lebih macam kita pandai, kita tahu sangat. Abu Laith Samarkandi beritahu, bila kamu dapat satu cerita 6 perkara yang kita kena buat. Apa? Yang pertama, hendaklah kamu jangan menerimanya kerana kesaksiannya tidak mencukupi. Nampak? Dengar cerita, dengarnya Samsul ni macam ni. Cakap, oh tak apalah. Tak apa, aku tak nak dengar. Tak apalah. Semoga mudah-mudahan yang baik. Kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Cakap dengan orang tu, kau jangan bawa-bawa cerita. Kau pun tak tahu. Kalau benda tu betul, kalau benda tu jadi betul macam mana? Kalau betul jadi mengumpat, kalau tak betul jadi fitnah. Cegah. Yang ketiga, apa yang betul kita buat? Jangan kita bersangka-sangka. Ya Allah, tak sangka betul ya dia macam tu. Jangan bersangka-sangka. Abu Laith kata,
Sebab kita tak tahu mana betul, mana salah. Jangan sangka-sangka. Doakan yang baik-baik. Keempat, hendaklah kamu membenci perbuatannya itu. Maknanya nak membenci perbuatan yang menyembah-nyembah ni, bencikan perbuatan tu. Sebab apa? Sebab kalau kita percaya benda tu, mana tu benda tu betul, jadi mengata. Kalau benda tu tak betul, jadi fitnah. Lepas tu, yang kelima, jangan kamu mengulangi pula perbuatan tu. Kita pula yang sebarkan kat orang. Jangan kita buat. Sebab kena hati-hati dengan nak bereaksi ni, kena hati-hati. Ya, kena hati-hati. Saya tak sokong siapa-siapa, tapi nasihat saya, jangan kita bertindak seolah-olah kita ni malaikat, seolah-olah kita ni ambil alih kerja Allah Ta'ala. Kita tahu pula apa yang berlaku tu. Jangan. Ya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang yang berbahagia dunia akhirat, tunaikan zakat. Nak bahagia, tunai zakat. Sedekah wajib, sedekah sunat, keluarkan. Malam tadi saya ceramah dekat Surau Kubang Rusa di Merapuh, Lipih, Pahang. Jauh gila malam tadi. Mabuk-mabuk pun sampai. Kan? Malam tadi dia orang nak lancarkan kutipan derma untuk nak dapatkan van jenazah. Okey. Jadi cepat-cepat dengar je terus. Berapa ringgit nak pakai? 80,000. Saya sumbang RM1. Tak apalah, masuk bagian. Iya, jangan lepaskan peluang walaupun sikit, mesti join. Betul. Tu saya kata, kita tak tahu kebaikan yang mana akan membawa kita masuk ke dalam syurga. Tunaikan zakat. Zakat ni jangan ingat zakat fitrah je. Kan? Jangan ingat zakat fitrah je. Zakat harta, zakat simpanan, zakat emas, perak kita bayar. Jangan kita tak bayar. Ni tak lama dah ni. Tak lama lagi nak masuk. Tadi khutbah Jumaat pun dah mula cerita pasal bulan Rajab. Betul tak? Tak lama dah tuan-tuan. Orang Arab masuk aja Rajab dah terbayang Ramadan. Orang Arab masuk Rajab dah terbayang Ramadan. Orang Jerantut belum Rajab dah terbayang Syawal, lagi jauh. Dia lagi jauh. Itu lagi hebat ilmu ni tuan-tuan. Lagi hebat. Sekarang tuan-tuan pergi Seremban, kedai tempah baju raya di Seremban, kedai Cina, masuk Sa'ban tak terima lagi tau. Bayangan, dia pun pakai bulan Islam sekarang ni. Masuk Sa'ban tak terima tempahan lagi dah, dia kata. Punya gila dah Cina ni pun pakai bulan Islam. Kan? Berlumba-lumba sekarang tuan-tuan. Kita ni kalau dah rasa masa tu cepat sangat, betul tak? Macam baru hari tu puasa, ini dah nak puasa balik. Itu tanda-tanda kita dah dekat nak mati tuan-tuan. Betul. Termasuk saya yang cakap ni. Apa lagi yang kita nak? Nak tanda apa lagi saya cakap? Bila orang keluarkan kek hari lahir kita, kita dah tak berapa selera nak menyambut hari lahir kita sendiri. Makna betul dah kek dengan mati. Makin tua makin tak seronok hari jadi itu ni. Betul tak? Itu semua kepura-puraan. Kalau yang Allah selamatkan kamu, yalah selamat benarlah kau kan. Dalam hati kan. Ada orang tua tu 70 batang lilin ni sebab umur dia 70. Ya Allah Akbar. Itu sebab dah dekat dah kita dengan mati. Yang keempat, kan, nak berbahagia di dunia dan akhirat, tanda yang keempat, tidak berkeluh kesah, tak merungut. Hidup ni merungut aja. Lambatnya ceramah ni, contohnya. Lamanya, dia katakan. Bukan selalu jumpa Samsul debat. Tunggulah, sabarlah, kan? Macam tu. Hai, makan ni sikit sangat. La ilaha illallah, makan pun komplain. Nampak tak? Macam ada je komplain. Jangan komplain. Hidup ni jangan berkeluh kesah. Kerana Allah telah menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang mana artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan tanam-tanaman, dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Kenalah sabar. Cantik dipandang bulan mengambang,
Bulan mengambang, torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian. Tapi percayalah, setiap ujian itu tentu ada hikmahnya. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Macam itulah. Kan? Yakin dan percaya ada hikmah Allah Ta'ala nak bagi. Yang seterusnya, yang kelima, tanda-tanda orang bahagia dunia akhirat menjaga kemaluannya. Sekarang kita tengok perbuatan zina telah dianggap biasa oleh setengah orang. Jangan dah ada bini, jaga bini tu elok. Jangan dicari daging yang lain. Dah ada daging yang suci, daging yang elok dimasak, kenapa daging busuk dan mentah tu juga yang nak dicari? Ya. Ada orang dekat jerantut dia elok, perangai dia elok sangat, tapi bila pergi ke Thailand, dia dengan kawan-kawan dia pergi berjalan-jalan pergi ke Thailand, tiba-tiba berubah perangainya bila dah bersama-sama dengan rakan sejenayah. Kan? Tiba-tiba rakan-rakan sejenayah ajak dia pula pergi ke rumah penyembelihan ayam. Yang faham-faham, tak faham sunnah. Budak ni tak faham ni, tengah terkobil-kobil ni dia tak faham. Okey. Pergi ke rumah penyembelihan ayam. Sebab dia kata dekat Thailand tak ada orang kenal dia, dekat Jerantut semua kenal. Pergilah ke pusat penyembelihan ayam di Thailand, naik tingkat atas. Kan, setelah selesai dia mengerjakan ayam-ayam tu, turun aja daripada pusat penyembelihan ayam tu. Saya tak nak hurai panjang, saya bagi hint macam tu je. Yang tak faham bila lantak lah, aku tak kisah. Turun pada pusat penyembelihan ayam, tiba-tiba perut masing-masing berbunyi. Woi, perut aku lapar lah sama dengan aku. Seorang tu boleh tanya, dekat mana nak cari restoran halal? Bayangkan tu. Dia mengajarkan ayam tadi, dia tak tanya halal haram, tapi bab mentan darah dia cari restoran halal. Cuba fikir. Itulah dia orang kita, tuan-tuan. Ya, tapi bukan orang Jerantut tau. Ni cerita contoh aja. Orang Jerantut tak macam tu. Ni orang tempat lain. Ya. Maka jaga. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari sebaliknya, mereka itulah orang yang melampaui batas. Okey, tu. Seterusnya yang keenam, merendah hati. Jangan belagak-lagak. Jangan merendah hati ni kita rasa rendah diri. Jangan sombong-sombong. Tak ke mana pun dengan kesombongan kita. Belajarlah merendah hati. Ingatlah orang-orang yang susah. Kenapa orang tu tak boleh merendah hati? Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Macam mana dia ada kereta besar ni, tak boleh jadi ni aku pun kena ada kereta besar. Dia tak puas hati dengan apa yang orang ada. Duit dia banyak, duit aku kena lagi banyak pada tu. Kan? Salah, tuan-tuan. Kan? Jadi sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk tengok orang yang lebih daripada dia, lupa tengok orang lagi susah pada dia. Kalau dia tengok orang lebih susah daripada dia, dia akan lebih bersyukur dengan apa yang dia ada. Dan yang ketiganya, dia terlupa apa yang dia ada hari ini semuanya adalah dengan izin Allah. Tapi ada orang yang lupa diri, ingat apa yang dia ada tu adalah hasil usaha dia semata-mata. Sebenarnya ada orang yang lebih berusaha daripada kita, tapi Allah belum izinkan dia senang macam kita. Itu sebabnya kita kena rasa syukur, lapik hati kita tu. Sebenarnya apa yang kau ada ni semuanya dengan izin Allah. Rendah hati, jangan sombong-sombong. Takkan masuk syurga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji sawi sombong tu. Sikit pun tak boleh masuk syurga. Jangan sombong-sombong. Kadang-kadang kan dia penyakit sombong ni dia ada 3. Riak, riak, takabur, kan, ujub. Kita tengok
Ujub tu dia dalam diri je. Riak tu tunjuk kat orang. Takbur tu bila dia dah cakap. Macam tu. Contoh, dia masuk dalam masjid. Tiap hari bila dia datang orang tak ada. Hui, aku paling awal ni dalam hati dia. Dah 3 hari dah aku paling awal ni. Tak sangka pula. Dia pun sembahyang Allahu Akbar. Tiba-tiba bunyi sliding door, ada seorang lagi masuk. Langsung berbunyi bacaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang dengar dia baca. Riak, nak tunjuk kat orang. Yang ketiga, dia start bercakap. Kau perasan tak siapa yang paling awal datang masjid 2-3 hari ni? Engkau lah. Ya ke? Tak sangka pula. Nampak tak? Tu belagak takbur nama dia. Nampak? Kadang-kadang di azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati sedap juga suaraku, dia sendiri cakap. Ujub. Riak tu makin menjadi tak? Allah, tidak bagi orang dengar suara dia. Kan? Dengan niat. Ya. Takbur. Kau rasa-rasa macam mana dengan azan aku tadi? Hui, terbaik. Tahu tak apa, dia kata. Sidelik lah, dia kata macam tu kan. Mak. Bayangkan seorang tu dalam satu tempat, dia boleh ada 3-3 sekali. Tu jangan tuan-tuan. Tengok penyanyi tu. Penyanyi yang top dulu-dulu tu. Punya top dia dulu. Tiba-tiba masuk Gegar Vaganza. Minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Bukan lagu orang, lagu sendiri pun tak boleh nyanyi lah. Menurut Datuk Nora, dalam satu perbualan dengan saya, Datuk Nora yang penyanyi Persimpangan Dilema tu, kan? Dia cakap dengan saya, Ustaz, sebenarnya penyanyi ni bila meningkat usia, dia kena ubah dah tone dia tu sesuai dengan kemampuan suara dia. Oh, macam tu. Dulu suara dia sampai ke langit note dia tu. Sekarang kalau dia paksa juga, dengan dia ke langit. Faham? Tak boleh dah. Bila dah tua, penyakit lagi, semput lagi, minum air batu banyak. Contohlah kan. Tak boleh dah tuan-tuan. Jadi rendah hati. Ketujuh, nak berbahagia. Apa lagi? Suami isteri kita dalam masyarakat, kita sebagai anak, kita sebagai ahli karya, apa kita kena buat nak bahagia? Selalu memberi daripada menerima, baru boleh bahagia. Dalam rumah tangga, seorang isteri yang selalu cakap, saya tak dapat ni pun, saya tak dapat beg tangan, saya tak dapat macam mana gelang orang lain dapat, saya tak dapat kereta baru macam bini orang tu, saya tak dapat pun bercuti macam orang tu. Dia takkan bahagia dengan cakap. Dia kena selalu memberi dekat suami dia. Bang, ni untuk abang. Bang, ni untuk abang. Jangan risau. Suami pun pening bila dia dapat selalu. Maka dia pun akan fikir, apa aku boleh bagi kat isteri aku. Suami pun hantarlah, pergilah bercuti sayang. Abang, kok you pun nak hantar bercuti, janganlah hantar saya kerja rantut. Ini tempat kita. Dia kata. Contohlah kan. Suami pun cakap, biarlah jerantut, yang penting kita bersama. Ayat dia. Nampak? Kaedahnya. Nampak? Betul. Kan? Kena selalu memberi baru dia akan bahagia. Bukan selalu menerima. Itu sebab ada orang yang terlampau banyak menerima, dia lupa diri. Anak-anak kita bila selalu menerima pun boleh rosak. Nak bahagia, kena lebih banyak memberi daripada menerima. Dengarlah pesan Samsul Debat ni elok-elok. Iya. Kan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, menjelaskan bahawa memberi itu lebih baik daripada menerima. Selalulah memberi. Dalam bab hubungan suami isteri pun sama, selalu memberi. Duduk ke masjid nak bahagia, selalu memberi. Tengok tengah-tengah tu ada poti bosi. Tuan-tuan sampai bersandar kek poti tu, tapi tak tahulah perasan ke tak perasan tu poti apa.
Kan? Siapa yang ada orang sama lalu je tengah tu sumek duit. Kalau tak bawa duit, jam tangan tu buka masukkan. Orang perempuan masukkan, golang, rantai, omeh masukkan. Pandailah JK masjid nak tolak kek kodai dapat berapa. Ya tuan-tuan, banyakkan memberi, baru kita faham nikmatnya menerima. Macam tu. Ya. Kemudian yang ke-8, menghindari permusuhan. Jangan kita bermusuh, janganlah kita bergaduh antara satu dengan yang lain. Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan di antaramu dan dia seolah telah menjadi teman yang setia. Surah Al-Fussilat ayat yang ke-34. Dan untuk berbahagia di dunia dan di akhirat, ada 5 perkara yang kena ada dalam hidup kita. Nak bahagia di dunia dan di akhirat. Rumah tangga ke, keluarga ke, masyarakat ke, tempat kerja ke. 5 inilah yang kena ada. Yang pertama, kena ada apa yang disebut sebagai sabar. Sabar banyak-banyak dalam hidup. Sabar ni ada 3. Sabar untuk taat perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan sabar dengan ujian dan dugaan. Sabar. Yang kedua, apa yang kena ada dalam hidup kita? Syukur. Tu saya dah share awal-awal tadi. Syukur dengan apa yang kita ada. Itulah isteriku, syukur. Itulah laki dan kan. Biarlah rebeh-rebeh laki dan paut bulat, yang penting dan sayang ke dia. Betul. Betul. Biarlah suami aku gemuk, yang penting aku makan, aku masak dia tak membazir. Dia makan habis apa aku masak. Macam tu kan. Ya. Syukur. Syukurlah bini aku tak cantik sangat, aku keluar rumah pun tak risau. Kan? Walaupun dia tak cantik tapi dia masak sedap. Macam tu. Daripada muka cantik melawar, masak pahit apa benda pun tak sedap. Kan? Iya tuan-tuan. Mana ada manusia sempurna, muka lawa masak tak sedap kadang-kadang. Kan? Muka lawa masak sedap tapi mengungkit pun jadi tak sedap. Baiklah. Jangan kita petikai isteri kita tidak secantik Fazura, Nilofa dan Maya Karin. Kerana sesungguhnya bila tutup lampu sama. Macam tu. Saya dah tanya dah Piuris tu tak ada mana dah tutup lampu menyalur muka Nilofa tu. Tak ada tuan-tuan. Sama yang golap tak salah. Bersyukur. Syukur dengan apa yang ada. Dia macam hari ni kan. Bersyukur dapat tengok Samsul debat depan-depan. Macam tu Bersyukur malam ni dapat ramai-ramai kita kuliah kan. Bersyukur malam ni dapat datang. Ada orang tadi datang nak semayang, dia tak tahulah ada Samsul debat. Ada orang tu dia datang dia nak tengok Samsul debat, rupanya ceramah tu semalam. Oh sedih hati dia kata kan. Macam tu. Macam mana? Budak-budaknya duduk depan nak tengok Samsul debat. Macam ni dia perhati kan. Sama macam dalam TikTok kata. Iya. Macam-macam nikmat Tuhan bagi kat kita. Syukur. Yang ketiga, apa yang kena ada? Tawakal. Bila kita dah berusaha, serahkanlah kepada Allah untuk tentukan yang terbaik untuk kita. Bertawakallah pada Allah. Serahlah kepada Allah untuk bagi yang terbaik kepada kita. Yang keempat, redha dengan ujian dan dugaan yang mendatang. Iya. Ujian Allah ni macam-macam. Ada orang ujian hilang kerja. Ada orang diuji dengan penyakit. Redha. Diuji dengan hilang kerja. Redha. Diuji dengan perangai anak-anak. Redha. Diuji dengan perangai anak mak mentua. Redha. Anak mak mentua masalah laki dia lah. Redha. Dapat bini yang memoti-moti, redha. Kan?
Nabi ajar apa? Nabi ajar kalau pasangan kita ada benda-benda yang tak baik, banyak lagi kebaikan dia yang boleh kita fikirkan. Itu yang Nabi pesan. Orang perempuan jangan gemar menghukum orang lelaki. Sekali dia mengkhianatiku, sampai bila-bila aku tidak akan mempercayainya. Nyampah halak dan semua orang buat silap, jangan dihukum sepanjang-panjang. Kan Nabi ajar, kalau dia buat salah, bencikanlah perbuatannya itu, jangan bencikan orangnya. Berikanlah masa dia berubah, macam tu. Ya, redha. Dan begitu juga yang keempat, ikhlas. Yang kelima, ikhlas. Sabar, syukur, tawakal, redha. Yang kelima, ikhlas kena ada. Apa maksud ikhlas? Maksud ikhlas, membuat satu perkara tanpa mengharapkan balasan. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Orang kita pula terbalik. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih ke pun tidak. Maknanya tak ikhlas tu. Nampak tak? Ikhlas ni kita buat sesuatu dan serahlah kepada Allah untuk berikan ganjaran yang terbaik. Sudah, serah pada Allah. Jangan paning-paning kepala. Ya. Macam sekarang kan, kita datang masjid, kita solat, ikhlas, serah pada Allah ganjarannya. Mungkin Allah bagi dalam bentuk-bentuk lain. Kita balik rumah kan, tiba-tiba dah ada ikan siakap 4 rasa. Masam masin manis rasa keempat, waktu bayar baru tahu. Tu mahal, lain macam rasanya, macam tu. Nah, kadang-kadang rezeki dia macam tu. Rupanya Allah nak bagi rezeki macam tu. Bila kita ikhlas, baliklah. Tak sangka pula sayang masak macam ni punya sedap, khusus untuk abang. Nampak? Bila ikhlas. Bila kita ikhlas, kita bekerja sungguh-sungguh, rupanya Allah bagi apa? Dia bagi anak-anak kita berjaya. Anak-anak kita result peksa dia bagus. Dia ambil 10 subjek tapi dapat 13 A. Berlebih pula A daripada subjek yang dia ambil. Pecahan tak wajar. Bayangkanlah kan. Ataupun balik-balik rumah, sampai rumah, bang, tadi kawan abang datang, dia bagi envelope-nya. Envelope apa? Buka tengok. Minta maaf bang, dah 10 tahun aku pinjam duit dengan kau bang, hari ni baru aku bayar. Tak adalah banyak sangat, 5,000. Gila kau, tiba-tiba bayar 5,000. Kita pun dah lupa. Nampak tak? Bila ikhlas, Tuhan balas macam-macam. Ataupun suami tu balik-balik je, isteri kata, bang, saya kesian tengok abang kan, kesana kemari, bang, nah ambil ni hadiah daripada saya, Toyota Camry. Bini hadiahkan kereta Toyota Camry. Biar betul, ini baru kitchen je bang, nanti saya akan bagi keretanya kemudian. Mana tengah kumpul lagi ni, baru bagi kitchen, korang asam betul. Tak apalah. Jadi makna kata ada hikmah, ada benda yang Allah akan balas untuk kita bila kita bersabar. Jadi bila kita nak berbahagia di dunia dan di akhirat, semuanya kita kena ada. Maka kalau kita tengok dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah bagi tahu, barang siapa yang menginginkan keberuntungan di akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun kita dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa-apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia. Hari ini kita berusaha untuk mengimarahkan masjid. Kedua, kita berusaha untuk mencari kebahagiaan. Dalam hidup kita jangan nak kejar kaya. Sebab kaya tidak pernah ada kesudahannya. Tapi kejarlah bahagia.
Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Itu sebab tadi Nabi bagi tahu yang saya share tadi. Cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut dalam satu hadis, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah manusia yang paling kaya. Jadi tak usah nak kejar-kejar lagi harta dunia ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Jadi rasa cukuplah sekadar itu. Saya faham signal-signal yang diberikan. Kalau kaki tu kejap melunjur, kejap berlipat, kejap tu saya faham sangat tu. Tu yang saya pandang tempat lain tu, dia lunjur kaki belah sini, saya pandang tempat lain. Saya cuba untuk mengalihkan tumpuan. Tapi makin lama makin ketara signal yang diberikan tu. Kan? Nak menunjukkan ponik dah dia duduk tu kan. Tapi tak apa, insyaAllah di lain kesempatan saya akan datang lagi. Nampak sangat memang sadap sate kambing tadi tu. Jadi saya akan kembali insyaAllah. Doakan panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan, boleh datang berceramah di sini lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan lupa hadir beramai-ramai ke program Rehlah Islahiyah mulai 26 hingga 29 Januari 2023 di Masjid Tengku Mahkota Abdullah Jerantut, yakni masjid ini yang dipimpin oleh Maulana Helmi. Ramai ustaz-ustaz dan artis-artis yang akan hadir. Maknanya aku tak termasuk dalam tu. Aku dah datang hari ni kan, agaknya lah kan. Datang ramai-ramai tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita imarahkan lagi masjid kita, rumah Allah ni, ya. Jadi program Rehlah Islahiyah 26 hingga 29 Januari, kosongkan jadual di masjid ini yang akan dipimpin oleh Maulana Helmi. Ramai ustaz-ustaz dan artis yang akan hadir, ya. Dia orang bukan tak ajak saya, dia dah cek dah jadual saya penuh tuan-tuan. Jadi insya-Allah nanti bulan depan lah pula nanti ajak saya lagi insya-Allah.